Dalam video ni saya akan tunjukkan kepada anda bagaimana menggunakan sistem akaun MUAP dengan 3 langkah sahaja untuk memastikan laporan lengkap akaun bisnes tanpa debit kredit. Okey, setelah anda masuk ke dalam sistem, ini adalah paparan utama yang anda akan lihat. Kemudian setelah anda bersedia, anda boleh klik pada mula di sini. Okey. Okey, kemudian anda akan pergi ke bahagian pop-up menu, di mana di pop-up menu ini ada 3 step ataupun 3 tab utama, iaitu tetapan. Okey, untuk kita membuat setting untuk disesuaikan kepada bisnes kita, transaksi untuk masukkan kita punya rekod, dan laporan untuk kita print ataupun kita hasilkan laporan lengkap akaun bisnes kita. Okey, untuk bahagian tetapan ini ada 2 bahagian, iaitu tetapan umum perniagaan dan juga tetapan baki awal. Tetapan umum perniagaan ini melakumi info perniagaan yang kita boleh masukkan semua maklumat bisnes dan juga tempoh perakaunan yang kita boleh pilih sama ada bulanan ataupun tahunan. Okey, kemudian kita pergi ke bahagian senarai perbelanjaan, di mana kita telah sediakan 20 jenis perbelanjaan yang boleh anda edit ataupun anda kemaskini mengikut kesesuaian bisnes anda. Kemudian anda pergi ke bahagian tetapan baki awal ini, di mana kita ada berikan 9 bahagian utama akaun untuk anda masukkan ataupun anda kemaskini mengikut kesesuaian bisnes anda. Okey, jadi dalam video ini saya akan tunjukkan untuk merekod 2 akaun utama, iaitu bank dan juga produk dan perkhidmatan. Okey, bank kita boleh masukkan lebih daripada satu bank perniagaan yang kita ada. Mungkin anda ada 2 ataupun 3 ataupun 5 ataupun lebih lagi. Jadi kita boleh masukkan nama bank saya di sini. Contohnya sini kita masukkan Maybank. Okey, saving. Okey, kemudian masukkan baki awal mengikut bank statement. Okey, kemudian kita masukkan bank yang kedua. Okey, masukkan juga baki awal. Okey, dan bank yang ketiga contohnya. Okey, kita masukkan saja macam ni. So dia akan generate line automatic sampailah ke bawah berapa akaun bank yang anda ada. Okey, kemudian anda pergi kepada kembali. Kemudian anda boleh masukkan akaun-akaun yang lain. Okey, dalam contoh ini saya akan masukkan bahagian produk dan perkhidmatan. Okey, dalam produk ini kita boleh rekod apa sahaja jenis produk, sama ada produk siap, produk bahan mentah yang dijadikan produk baru, ataupun anda boleh merekod perkhidmatan. Okey, jadi saya akan masukkan 2 jenis produk atau perkhidmatan. Yang pertama adalah produk siap. Maksudnya produk siap ini adalah kita beli dan kita jual. Okey, contoh kita ada dalam stok kita ada 12 ataupun kita ada 50, dan kita harga beli ada RM25 dan kita harga jual kita RM50. Okey, jadi kemudian ada perkhidmatan 1, jadi kita masukkan saja di bahagian harga jual, iaitu sebanyak RM50. Okey, untuk senarai produk perkhidmatan ini boleh dijadikan juga sebagai pengurusan stok, di mana pengurusan stok di sini akan diupdate secara auto bila berlaku jualan atau pembelian. Okay, saya akan tunjukkan contoh dia macam mana. Kemudian setelah selesai kita masukkan produk ataupun perkhidmatan yang kita ada. Okey, kita tekan pada guna kembali. Dan sebelum itu, sebelum kita masukkan transaksi, kita boleh lihat baki awal, beringkasan baki awal yang terkini sebelum kita memulakan tempoh perakaunan. Kita klik pada ringkasan baki awal. Jadi ini adalah baki awal kita ataupun modal kita ketika kita ingin memulakan rekod perakaunan. Okey, kemudian kita tekan kembali dan pergi ke bahagian tab yang kedua, iaitu transaksi. Okey, di transaksi ini kita boleh merekod 4 transaksi utama, iaitu rekod pendapatan, penerimaan, pembelian dan pengeluaran. Pendapatan ini merujuk kepada jualan. Penerimaan adalah duit masuk yang bukan daripada jualan, mungkin daripada pinjaman, mungkin daripada modal. Okey, pembelian merujuk kepada pembelian barang niaga lah, ataupun produk ataupun stok. Dan rekod pengeluaran ini adalah merujuk kepada perbelanjaan. Jadi saya akan masukkan satu transaksi untuk setiap satu transaksi utama ini. Okey, rekod pendapatan kita boleh masukkan di sini adalah kita punya transaksi ataupun ada juga di sini. Pertama masukkan tarikh dahulu. Okey, kita masukkan nombor resit. Okey, masukkan jenis pendapatan sama ada jualan ataupun lain pendapatan. Kita pilih jenis transaksi, iaitu ada 3 jenis transaksi, iaitu melalui bank, tunai ataupun kredit. Kredit masuk hutang lah. Okey, kita pilih bank, kemudian pilih akaun bank yang terlibat. Okey, bank saving. Kemudian kita pilih produk dan perkhidmatan apa yang kita nak rekod. Kemudian dia akan keluar seperti, dan kita masukkan kuantiti yang berapa kita jual. Okey, jadi bila berlaku jualan, secara asasnya produk akan berkurang. Jadi kita lihat tadi bahagian produk perkhidmatan terlebih dahulu. Okey, asalnya tadi ada 50 kuantiti,
Tetapi setelah berlaku jualan, kuantiti semasa menjadi 40. Jadi dia akan sentiasa up to date. Okey, berlaku belian ataupun jualan, dia akan sentiasa up to date dengan disertakan dengan jumlah terkini stok. Okey, kemudian kita pergi ke bahagian transaksi yang kedua, itu rekod penerimaan. Okey, rekod penerimaan ni adalah merekod duit masuk yang bukan bersumber daripada pendapatan. Okey, sambil kita masukkan dulu. Okey, dia ada 3 jenis transaksi, iaitu tambah modal, terima pinjaman, bayaran daripada penghutang. So katakanlah kita nak tambah modal, so pembayar dia adalah biasanya pemilik, ataupun anda boleh masukkan nama anda di sini lah. Kemudian kaedah penerimaan kita masuk sama ada bank ataupun tunai. Jadi kita akan pilih dulu bank. Nama akaun ni kita boleh pilih lah mana yang kita nak masukkan duit. Kemudian amount dia berapa, mungkin kita ambil besar sikit, 10,000. Alright. So bila kita tengok juga di sini, di bahagian bank juga dia akan bertambah. Nampak? Dia akan bertambah sebab mula kita dah masukkan. Okey, seterusnya adalah masukkan rekod pembelian. Seperti yang saya cakap tadi, ini adalah merekod barang niaga. Okey. Masukkan nombor rujukan, nombor resit atau nombor rujukan. Jenis transaksi sama juga, kita akan pilih bank tunai ataupun kredit. Kita masukkan bank mana yang kita nak masukkan yang terlibat, produk apa yang kita beli, kita akan keluar di sini. Okey, saya masukkan sekejap. Okey, kemudian kita masukkan berapa kuantiti yang kita beli. So secara automatik juga bila kita masukkan belian ini, produk kita akan bertambah. Kita lihat di sini di tabel perlibatan dia menjadi 55. Okey, ini semua akan diupdate secara automatik, jadi anda tak perlu kira secara manual. Okey, kemudian anda boleh pergi ke rekod pengeluaran, di mana rekod pengeluaran adalah merupakan semua duit perbelanjaan yang kita keluarkan untuk bisnes. Okey, kita masukkan contoh yang pertama, nombor rujukan. Kita masukkan contoh PV 1000, nama penerima kita letak mungkin sini TNB. Okey, jenis pengeluaran kita pilih ada 2 perbelanjaan. Okey, perbelanjaan ni yang merujuk kepada perbelanjaan syarikat atau perniagaan. Okey, semua perbelanjaan. Sedangkan pembayaran adalah semua duit pengeluaran yang bukan melibatkan perbelanjaan. Contohnya seperti bayar pemihutang, bayar pinjaman dan juga belian aset tetap. Okey, jadi kita boleh pilihlah di sini apa yang kita nak lakukan transaksi. Jadi di sini kita masukkan contoh bil elektrik. Okey, charge account kita akan masukkan dalam bank dan kita akan masukkan dalam my bank saving ataupun kita menggunakan my bank saving untuk bayar bil elektrik. Okey, jadi secara umumnya bila kita masukkan 4 transaksi utama ini, kita akan dapat menghasilkan laporan akaun lengkap. Okey, jadi kita pergi sini, kita tengok imbangan duka. So dia akan masukkan semua di sini, dia akan jadi balance dah. Kalau kita masukkan nombor betul, dia akan jadi balance tanpa kita perlu masukkan secara debit ataupun kredit. Aliran tunai juga kita akan tengok berapa kita punya baki akhir tunai lebihan semasa kita merekod transaksi tersebut. Dan kita juga mulai melihat penyataan untung rugi. Okey, di sini kita akan melihat jualan berapa belian kita, stok kita di sini. Okey, akhirnya kita dah rugi bersih di sini. Kemudian kita boleh tengok kunci kira-kira untuk melihat kedudukan kewangan bisnes. Jadi inilah secara ringkas bagaimana kita boleh menggunakan sistem akaun version 2.7 untuk menghasilkan laporan lengkap akaun bisnes. Jadi di sini juga paparan dia akan berubah menjadi yang terkini, yang up to date selepas anda membuat sebarang rekod. Okey, sekian, terima kasih.